Dah ada list dah. Di mana? Di sini. Nak baca kot ni? Aku nak baca. Dah ada. Okey, ready? Sudah dah. Hantar kat jom Sati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita dikejutkan dengan surat yang telah diutuskan oleh Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein menggunakan letterhead beliau sebagai Bendahari Barisan Nasional. Kali pertama tuan-tuan, Bendahari tulis surat nak bentuk kerajaan. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Bendahari membelakangkan Presiden, membelakangkan timbalan, membelakangkan mengutus surat mengatakan beliau dan Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Dewan Tertinggi Barisan Nasional itu sepatutnya ada Presiden UMNO. Kan? Sepatutnya ada naib Presiden UMNO. Sepatutnya ada beberapa orang lain daripada UMNO. Beliau mengutus surat kepada Kebawah Duli Tuanku mengatakan bahawa beliau telah mendapat mandat daripada Barisan Nasional dan mendapat mandat daripada rakan-rakan lain untuk membentuk kerajaan baru bersama dengan tidak lain tidak bukan tokoh semburit negara Datuk Seri Azmin Ali. Tuan-tuan, mari saya tunjukkan kepada tuan-tuan kabinet. Hari ini baru terbongkar kenapa setengah-setengah orang begitu gairah mempertahankan kerajaan Muhyiddin Yassin, mempertahankan Hishamuddin Tun Hussein. Hari ini rupa-rupanya ramai yang tersenarai dalam kabinet baru. Perdana Menteri. Mari kita tengok Perdana Menteri ini. Ini kalau tanya Anwar Zain memang kenal sangat. Hishamuddin Tun Hussein. Timbalan Perdana Menteri 1. Ini Haziq lebih kenal. Datuk Seri Azmin Ali. Timbalan Perdana Menteri 2. Ada 1-2. Datuk Seri Ismail Sabri. Patutlah hari semalam dia kata ada 2 pilihan dia. Sama ada nak pilih Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional. Langsung dah lupa UMNO masih wujud. Langsung dah lupa Barisan Nasional belum mampus. Hari ni baru dapat jawapan. Rupa-rupanya nak jadi timbalan Perdana Menteri 2. Seronok duduk bawah Ibrahim ni Azmin Ali agaknya. Menteri Hal Ehwal Ekonomi. Seorang menteri yang telah melompat daripada UMNO menyertai PPBM. Selepas diugut, isteri dan anaknya juga akan dihadapkan ke muka pengadilan kerana duit pengundi luar yang telah digunakan. Termasuklah memasukkannya ke dalam duit akaun isteri dan anak dia. Datuk Seri Mustafa Mohamad. Menteri Pendidikan, Datuk Seri Idris Jusof. Lama dah dia menyepikan diri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz. Sayang. Patut yang ini diangkat jadi Perdana Menteri. Kan? Ada letak jadi menteri di Jabatan Perdana Menteri. Apa kelas? Undang-undang tu. Yang menjaga hak ehwal undang-undang dan parlimen. Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Jadi menteri di Jabatan Perdana Menteri je. Ini dah penghinaan bagi orang PAS. Agama. Hak ehwal agama. Datuk Seri Panglima Syafiq Abdal. Dia dulu dapat jadi naib presiden nombor 2.
Isyamuddin nombor 3. Sanggup dia duduk bawah Isyamuddin. Nak buat macam mana arahan Datuk, kan? Datuk Seri Hajah Nancy Syukri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Datuk Willy Anak Mongin, Menteri Perpaduan dan Integrasi Kaum. Senator Dominic Lau, ini Presiden Gerakan Tak Gerak Tak Makan. Menteri Penyelaras COVID dan Penyakit Berjangkit. Hancur. Ramli Muhammad Noor, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Ini okeylah, dia jaga orang asli dan peribumi. Syed Saddiq Sigaraga kembali beraksi. Menteri Industri dan Ekonomi Kreatif. Besar jawatan dia. Kreatif panjat pagar tu. Kalau dulu dia pandai panjat pagar, sekarang ni dah jadi Menteri Industri Kreatif, kenalah. Panjat kreatif. Dia kena panjat bangunan pula, kan. Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Pengajian Tinggi. Datuk Seri Hamzah Zainuddin, kekal Menteri Dalam Negeri. Patutlah sampai sekarang ni tuanku minta senarai siapa nak dilantik Deputy IG sampai sekarang. Kan? Tak dilantik-lantik lagi. Mana taknya? Tuanku minta nama, bagilah 2-3 nama. Betul tak? Kena bagi 2-3 nama. Kalau bagi satu nama, itu memaksa tuanku. Tak faham bahasa ke? Bila kita menang kerajaan negeri, kita bagi 2-3 nama kepada Kebawah Duli Sultan. Betul tak? Biarlah Sultan pilih daripada 3 nama ni mana yang dia nak. Ini 2 kali istana hantar surat. Bagi satu nama je. Takkan tak faham bahasa lagi. Betul tak? Kalau tuanku suka, dah lama tuanku sign. Dah 2 bulan ni tak ada DIG. Timbalan ketua polis ni. Sebab apa? Mesti ada sebab. Dia nak susun semua orang dia. Ikut dia. Kan? Tak boleh lah macam tu. Mana ni? Terlepas. Lepas Siddiq Sigaraga, lepas Hamzah Zainuddin. Mana lagi ni? Ada lagi. Ui, tuan-tuan. Dahsyat kabinet ni, tuan-tuan. Kuat Ui, kuat. Apa taknya? Ketua ni, Menteri Belia dan Sukan. Senator Wan Ahmad Faisal. Yang telah mencadangkan supaya semua hutang dilupuskan. Dalam keadaan negara tak ada duit, dia mencadangkan supaya dicetak lebih banyak duit. Berkat betul lah, baguslah. Datuk Seri Fadilah Yusof, Menteri Kerja Raya. Ini biasalah. Memang tempat dia lah ni. Kan? Datuk Seri Saravanan, Menteri Sumber Manusia. Apa lagi? Mana lagi? Okey. Datuk Seri Azalina Osman Said, Menteri Luar Negeri. Tan Sri Anwar Musa, Menteri Pembangunan Luar Bandar. Aduh. Hebat. Masuklah dia ni. Kalau dah macam ni, dah tak boleh lah dia bertanding titiwangsa. Dah tak jadi Menteri Wilayah. Kan? Mana lagi? Datuk Zuraida Kamarudin, Menteri PKP. Macam Menteri PKP-KT. Khairi Jamaluddin tak naik pangkat, masih duduk di sana, Menteri Sains dan Teknologi, cuma dah tak diberi mandat untuk menjadi Menteri Vaksinasi. Datuk Haji Ahmad Amzad Muhammad ganti dengan Dr. Adham Baba. Dr. Adham Baba tidak ada dalam senarai. Selaku Menteri Kesihatan, Datuk Haji Ahmad Amzad. Siapa pula dia ni? Datuk Seri Dr. Xavier, pelompat katak negara. Daripada PKR, ada skandal, lompat masuk Bersatu. Alhamdulillah. Tu yang nama Parti Perubumi tu. Datuk Seri Wan Junaidi, Menteri Pembangunan Usahawan. Datuk Seri Tiong
King Sing akhirnya menjadi menteri. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Ada. Tak sia-sia dia bodek kerajaan Muhyiddin. Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz. Ui, Menteri Perusahaan Perdagangan dan jap. Lain. Menteri Perusahaan Negara. Syarikat berkaitan kerajaan. Jaga GLC je. Aduh. Datuk Seri Insinyur Dr. Wika Siong. Maintain Menteri Pengangkutan. Dr. Nik Muhammad Zawawi Haji Saleh. Oh, ni ada kes tu. Jadi Menteri Wilayah. Datuk Mastura Muhammad. Tak sia-sia ketua Dewan Ulama Apa ni. Balun dapat naik pangkat jadi Menteri Wilayah. Balun Najib pasal Balun Najib Balun Najib dia dapat reward kan. Datuk Mastura Muhammad Yazid. Ni orang lama lah. Orang Isyamuddin. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Datuk Seri Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Maklumat. Datuk Daryl Laikin, Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan. Tuan-tuan, yang paling mengejutkan dalam surat yang Isyamuddin utus kepada Kebawah-Duli Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, tuan-tuan, dia mengatakan bahawa dia akan melantik negarawan-negarawan untuk menjadi penasihat kepada Perdana Menteri. Siapakah negarawan-negarawan yang dimaksudkan? Nombor 1 dia sebut Tan Sri Mahyudin Yassin. Negarawan, tuan-tuan. Macam mana dia pelingkup negara, macam itulah nasihat yang dia akan bagi kepada Isyamuddin ni. Sama juga Dr. Mahathir Mohamad. Ini pun dikira negarawan pun, walaupun untuk ni dah kena sawan. Okey? Dan yang paling tak boleh belah, tuan-tuan. Nak dapatkan sokongan, kan? Saya begitu yakin Isyamuddin tak ada pun minta izin dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Dia letak Datuk Seri Najib sebagai penasihat dia. Apa level Datuk Seri Najib nak nasihat dia ni, tuan-tuan? Inilah saudara kerajaan berdengung. It might be the first gay nation. Saudara, lepas ni LGBT akan berleluasa lah di dalam negara kita ini, tuan-tuan. Saudara, saya nak beritahu lah, saya nak beritahu, okey. Saya nak beritahu, cukup lah puak-puak Pakatan Harapan ni, Perikatan Nasional ni, kan, mentadbir negara kita ni, saudara, kan. Selagi mereka ni mentadbir negara kita ni, angka COVID tidak akan turun, tuan-tuan. Selagi mereka ni diberikan mandat untuk memimpin negara, yang Muhyiddin tu pun tak adalah lemah macam Isyamuddin ni, pun pelabur lagi, apatah lagi Isyamuddin ni, saudara. Kalaulah kita ada parti, tapi kepimpinan utama parti, hanya seorang je nak presiden yang sanggup berpaling tadah dan menyebelahi Muhyiddin ni, Ismail Sabri, diangkat duduk di dalam kerajaan baru ni. Yang lain semua habis kena tinggal, tuan-tuan. Timbalan presiden tak ada, presiden tak ada. Ini bukan lagi kerajaan pintu belakang, tuan-tuan. Saya tak tahu nak cakap apa ni, kerajaan apa ni. Kerajaan main belakang, munasabah. Kerajaan pintu belakang tak mungkin, tuan-tuan. Saudara, hakikat dan realitinya hari ini, saudara, kuasa untuk memilih kerajaan baru perlu diserahkan kepada rakyat. Perlu diserahkan kepada rakyat. Biar rakyat memutuskan. Namun disebabkan kerajaan hari ini gagal, untuk menguruskan COVID, wabak ini makin hari makin parah, maka Kebawah-Duli tuanku wajar diberikan peluang untuk mengambil alih kerajaan ini dan melantik Perdana Menteri interim ataupun
melakukan apa yang dipanggil sebagai prorok, menggantung parlimen dan melantik seorang Perdana Menteri yang akan memerintah caretaker government ataupun kerajaan sementara sehingga keadaan menjadi sesuai dan kondusif untuk kita mengadakan pilihan raya. Cukuplah bagi mandat kepada Pakatan Harapan, cukuplah bagi mandat kepada Perikatan Nasional. Ahli-ahli UMNO pun dah tak boleh tahan dah dengan menteri-menteri UMNO yang hari ini membabi buta memberikan sokongan kepada Muhyiddin dalam keadaan Muhyiddin membawa negara ini ke arah kehancuran. Diikutnya juga orang tua ni bawa pergi ke gaung, tuan-tuan. Jadi malam ni kita akan kupas tentang isu-isu yang berkaitan dengan surat Hishamuddin kepada Kebawah Duli Tuanku ni. Dan kita mengharapkan supaya pada 30 hari bulan Jun ini, bila mana Raja-Raja Melayu bersidang, kita mengharapkan supaya Raja-Raja Melayu janganlah sekali lagi membenarkan minority government memerintah negara ni. Biarlah Kebawah Duli Tuanku memutuskan siapa yang nak diangkat, siapa yang nak ditabalkan menjadi interim Prime Minister, sementara menunggu kita boleh selesaikan masalah COVID dan kita boleh mengadakan pilihan raya semula. Jadi tanpa melengahkan masa, sekiranya anda ada sebarang persoalan, sekiranya anda ada sebarang persoalan, tuan-tuan boleh kemukakan melalui WhatsApp saudara Wan Kuris yang besok akan pergi ke Balai Polis mana? Sentul. Beliau akan menjadi, dia dipanggil untuk memberikan keterangan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Terkelas. Ini tak tahulah apa benda ACP Junainah ni, beria sangat nak kenakan saya ni, dia tak tahu kerajaan pun dah nak berubah dah. Biarlah, janji dia gembira, janji dia gembira, Siti Zainab pun gembira, mereka sama-sama boleh bergembira selepas ni. Okey, silakan Wan Kuris. Okey tu. Semalam berkenaan dengan Syahidan Kasim. Syahidan Kasim Semalam lah. hidup lagi? Tak, dia Tak ada nama dia dalam kementerian. Ya. Sia-sia dia mengampu. Tak ada nama kau dan. Tak adalah kabinet. Ada je dalam JLC tu. Mungkin dalam JLC tu. Mungkin dia jadi governor Malaysia yang baru. Dia berangan nak jadi governor. Jadi semalam banyak dia mentikaikan ketidakpatutan Presiden melanggar undang-undang dan sebagainya. Yeah. Tapi hari ini tu, apabila Hishamuddin menggunakan letterhead Barisan Nasional tu, tidakkah itu apa ni? Itu lebih daripada langgar. Ya. Apa yang kita tak payah nak anggap bahawa mereka ni boleh memberikan satu alasan yang tuntas, satu alasan yang munasabah, yang rasional. Kan? Bagi mereka, apa saja untuk mengampu bos mereka, itu adalah satu tindakan yang wajar. Kan? Tetapi dalam sekarang ni, keadaan rakyat dalam keadaan sengsara, apa yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan nyawa rakyat, untuk menyelamatkan rakyat daripada terus teraniaya dengan tindakan-tindakan dan polisi-polisi bodoh kerajaan, langsung dia tak ambil kira. Langsung dia tak ambil kira. Beria-ria mempertahankan Muhyiddin. Dan hari ini sudah jelas lagi bersuluh bahawa Muhyiddin sendiri pun akan meninggal pergi, dan digantikan dengan satu barisan baru di bawah pimpinan Hishamuddin Tun Hussein. Mastermind Mastermind dia siapa? Atuk lah, macam biasa. Tapi saya yakin Muhyiddin pun masih tak berpuas hati dengan apa yang dibuat oleh Hishamuddin ni. Saya yakin
Muhyiddin yang menganggap dirinya sudah pun di double cross ataupun dikhianati. Kan? Mula-mula Anwar kena khianat dengan Azmin Ali. Lepas tu Azmin Ali khianat Atuk. Lepas tu Azmin Ali khianat Muhyiddin, kan? Lepas tu agak-agak lepas ni siapa kena khianat? Dengan Hishamuddin kena khianat, kita dapat Azmin sebagai Perdana Menteri. Okey. Silakan soalan baru. Soalan baru Carilah soalan yang panas sikit. Panas sikit. Tok, sekiranya gerakan ini ya, gerakan yang Hishamuddin nak bawa ni diterima pakai oleh ke bawah dunia yang Maha Mulia tu. Ya. Adakah kerajaan ini akan kekal sehingga habis tempoh sehingga PRU15 tu? Pertama, saya yakin bila tuanku memutuskan supaya Parlimen bersidang. Ini bermakna dengan jelas tuanku mahu prinsip separation of power itu wujud dengan jelas. Okay. Sudah pasti baginda tuanku sedar bahawa tindakan beliau sebelum ini membenarkan seorang Perdana Menteri yang sudah kehilangan majoriti dalam Parlimen terus mentadbir, ditolak oleh rakyat. Kan? Dan sebaik saja ke bawah duli tuanku memutuskan bahawa Parlimen perlu bersidang segera, graf tuanku naik mencanak, tuan-tuan. Kan? Hormat rakyat kepada ke bawah duli tuanku naik mencanak. Kerana akhirnya apa yang mereka doakan, Allah Ta'ala telah membuka hati raja-raja Melayu dan ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong untuk menjadi penyelamat nasib dan masa depan rakyat. Jadi saya yakin di atas semangat ini, insya-Allah kerajaan Pasir Berdengung ataupun Gay Nation yang dipelopori oleh Hishamuddin dan Azmin Ali ini akan ditolak dengan mentah-mentah oleh baginda tuanku. Kan? Apatah lagi kerajaan ini tidak memperolehi majoriti. Tidak ada majoriti. Pasti tak cukup. Kalaupun digabungkan dengan manusia-manusia macam Mahathir Mohamad, macam Syafiq Abdal di dalam kerajaan Pasir Berdengung ni, saya yakin jumlah 111 masih terlalu jauh. Masih terlalu jauh. Besok lusa, orang yang bukan MP pun mereka mungkin boleh beli untuk menunjukkan mereka ada sokongan. Bukan MP, tapi mungkin juga mereka juga beli nak menampakkan ada gelombang bersama dengan mereka, padahal bukan MP pun. Inilah kegilaan orang yang berangan nak menjadi Perdana Menteri. Bagi Kementerian Pelajaran gagal, bagi Kementerian Luar Negeri boleh seronok pergi makan angin luar negara pun tak pergi mesyuarat. Suruh jaga hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, gagal. So apa kita nak harap? Letak sebagai Menteri Dalam Negeri, habis samsing-samsing boleh dikau timnya. Sampai dia bergaduh dengan Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hasan. Masih hidup lagi. Boleh tanya dengan Tan Sri Musa Hasan. Orang macam ni nak diangkat jadi Perdana Menteri, jahanam negara. Jahanam. Okey. Dari segi Datuk punya pandangan peribadi lah. Apa tujuan sebenarnya Hishamuddin nak jadi Perdana Menteri itu? Apa tujuan dia? Ahli politik ni kau jangan tanya kenapa tujuan dia jadi Perdana Menteri. Ahli politik dia nak jadi Perdana Menteri ada banyak sebab. Sebab murni ada, sebab tak berapa murni pun ada. Kalau sebab murni, dia nak berkhidmat pada negara. Sebab murni, dia nak menunjukkan bahawa dia boleh jadi Perdana Menteri yang baik. Sebab murni, dia nak buat kebaikan kepada rakyat. Kan?
Sebab murni dia nak mentadbir negara dalam keadaan Perdana Menteri lain tak boleh buat macam mana dia buat. Itu semua sebab-sebab murni. Kan? Sebab lain mungkin nak jaga kroni, nak jaga anak beranak, nak pastikan semua projek-projek dia yang kontrol, direct nego semua mesti dapat kelulusan dia. Kan? Tetapi yang paling penting sekali, kita bila nak memilih seorang Perdana Menteri dalam keadaan sekarang, kita perlu memilih seorang Perdana Menteri yang kita yakin mempunyai pengalaman boleh mengatasi krisis yang kita hadapi hari ini. Seorang yang dihormati, seorang yang boleh command, seorang yang boleh memberikan solusi-solusi bagaimana nak menurunkan angka COVID, bagaimana nak mengembalikan keyakinan pelabur, bagaimana nak memastikan bursa saham Kuala Lumpur kembali naik, bagaimana nak mengukuhkan kedudukan keuangan negara, bagaimana nak bawa masuk foreign direct investment, bagaimana nak meyakinkan negara-negara lain bahawa menjalinkan hubungan diplomatik dengan Malaysia ni bagus untuk negaranya. Ini kita perlukan seorang yang berpengalaman. Mungkin buat sementara waktu, sementara menunggu Datuk Seri Najib membersihkan dirinya daripada kes-kes yang hari ini tertangguh. Sepatutnya Datuk Seri Najib dah boleh bebas sekarang. Kes 114 juta ringgit. Bila mana dia menang kes itu, ianya mempengaruhi keputusan di Mahkamah Rayuan untuk kes SRC International. Saya yakin hari ini bahawa Datuk Seri Najib boleh menang di peringkat Mahkamah Mahkamah Rayuan berdasarkan perkembangan terkini kes 114 juta. Kan? Apatah lagi kalau misalnya kita boleh mengambil alih negara, kita boleh bawa balik dalang sebenar seperti Jolo, kita boleh bawa balik Nick Faisal. Bila bawa balik orang-orang yang the main culprit ini, terdedah dengan lebih mendalam penglibatan orang-orang Mahathir. Orang seperti Zeti Akhtar Aziz, suaminya Taufik Aiman, anaknya Aiman Taufik, Aziz Taufik, maka lebih banyak akan terungkai. Lebih banyak akan terungkai. Orang akan tahu hubungan Mahathir dengan para konspirator yang telah memburukkan nama Datuk Seri Najib Tun Razak. Namun sementara membersihkan nama Datuk Seri Najib, kita ada banyak tokoh lain. Antaranya orang yang pernah menjadi Menteri Kewangan, Yang Berhormat Mulia Tengku Razali. Ada pengalaman, tak ada masalah, ada pengalaman. Dia pun sepatutnya menjadi Perdana Menteri. 3 kali dah undian dilakukan di PWTC, dia menang lawan Tun Dr. Mahathir tahun 1987. Tapi nak buat macam mana? Dia dapat bantuan daripada Mak Bulat. Blackout berlaku, Ramli masih hidup lagi. Tiba-tiba kira lepas tu bertukar pula, Mahathir menang dengan 43 undi saja. Tak salah kalau baginda tuanku nak memberi peluang kepada seorang yang berpengalaman ini menjadi interim Prime Minister. Atau boleh melantik siapa saja. Nak lantik KSN pun boleh, nak lantik Ketua Polis Negara pun boleh, nak lantik Panglima Angkatan Tentera pun boleh. Tak ada masalah. Kan? Janji orang yang dilantik itu mesti firm bahawa peranan dia memastikan COVID turun. Kalau COVID tak turun, dia gagal. Bukan lantik orang tu untuk selesaikan masalah COVID, bagi peluang dia proklamasi darurat. Dia nak pastikan angka ni makin kekal tinggi supaya dia boleh stay in power. Memanglah kita takkan dapat hasil. Sama juga kalau lantik Isyamuddin Tun Husin. Kau rasa dia nak 6 bulan? No way.
Dia akan buy time supaya dia boleh buat macam-macam untuk buktikan dia capable sementara menunggu pilihan raya. Betul tak? Azmin pun nak cuba untuk buat rakyat lupa video dia dengan Haziq. Barulah pakatan dua orang ni, Azmin dan Hishamuddin, akan mendapat tempat di hati rakyat. Bagi dia, dia ingat rakyat ni bodoh, dia ingat rakyat ni mudah lupa. Apa Mahdi cakap tu tak semestinya betul. Kan? Orang tertentu mungkin mudah lupa, tapi rakyat tak akan lupa ketika Muhyiddin, ketika Azmin, ketika Hishamuddin, ketika Ismail Sabri berada di dalam satu kabinet. Pada ketika itu, hidup rakyat paling bangsat dalam sejarah. Cari makan tak boleh. Hutang keliling pinggang. Ni sekarang ni kita tengok. Along bergentayangan. Semua orang pinjam dengan Along. Pinjam duit dengan bank setengah mampus. Minta moratorium tak dapat. Minta Aisina 2 tak ada. Last kali ayo Along. Dia tukar pula nama. Peminjam buang komuniti. Kepala bapak dia. Peminjam buang komuniti. Kalau kau tak bayar, kau tengoklah komuniti tak komuniti. Cari sampai mati. Cari sampai mampus. Gitu, apa ni, Hishamuddin dengan Azmin Ali ni ada hubungan kekeluargaan ke tu? Tak ada. I couldn't be bothered. Dia ada hubungan kekeluargaan ke, hubungan sejenis ke, lantak dia lah. Okay. That's not the point. We need someone who can solve the problem. Orang yang boleh selesai masalah. Adakah Hishamuddin yang bangun pagi pun tak boleh ni? Masalah peribadi dia. Bangun pagi tak boleh. Tidur malam tak boleh. Masalah dia tak boleh selesai. Dia nak selesai masalah kita. Kita nak buka kerajaan malam je ke? Ya. Kita nak buka kerajaan malam je? Macam COVID kat tu. Dia ada. Malam je ada. Nak buka kerajaan malam je? Siang tidur. Syarat kabinet buka semua belah petang. Tak boleh lah. Lagi seronok. Kan? Lagi seronok kita bantai kalau Hishamuddin ni jadi Perdana Menteri. Rakyat tunggu je, kan? Hari ini dia dalam barisan kabinet, tapi angka tak turun langsung pun. Dah setahun lebih pun dia dalam barisan kabinet. Dia pun ada habis kuatlah kelebihan dia. Kelebihan Hisham yang kita boleh banggakan, habis kuat pun, apa dia? Dia mengatur Muhyiddin pergi ke Mekah, dapat jumpa dengan Menteri Haji, dapat 10,000 kuota haji, dan akhirnya pencapaian dia, Menteri Haji kena pecat. Itu je. Itu je. Apa benda lain yang menteri apa nama ni, luar ni berjaya lakukan? Menteri Pertahanan, apa pencapaian dia di apa ni, Lahad Datu? Menangis, bro. Menangis, minta tolong Dato' Najib lah. Menteri Pertahanan menangis. Kau nak ambil orang macam ni jadi Perdana Menteri? Lingkup negara. Siapa nak percaya? Itu sebab, percayalah cakap aku, Kebawah Duli Tuanku tidak akan membuat kesilapan sekali lagi meletakkan orang yang tak capable menjadi Perdana Menteri. Kerana akhirnya bukan setakat, tengoklah letak Muhyiddin. Bukan setakat Muhyiddin tak pertahankan Tuanku bila Tuanku kena kecam akibat melantik dia. Muhyiddin pun tak boleh mempertahankan diri dia sendiri. Itulah apa yang bakal berlaku pada Hishamuddin kalau Hishamuddin jadi Perdana Menteri. Netizen serang dia, dia hanya mampu tersengih je. Itu je kelebihannya. Habis kuat dia minta maaf. Itu je.
Tuanku kena serang pun dia tak. So akhirnya last kali dengan tuanku kena serang, sistem pemerintahan Raja-Raja Melayu kena serang. Takkan kita nak biar benda ni berlaku? Itu sebab kita kena beri nasihat yang betul. Kan? Jangan sampai pisang berbuah 2 kali. Okey. Okey dok. Seandainya lah benar Hishamuddin menjadi Perdana Menteri Malaysia tu. Adakah pemimpin-pemimpin UMNO yang lain yang telah dianiaya di mahkamah akan mendapat pengadilan yang sewajarnya tu? Datuk rasa? Kalau ada lah orang yang percaya, boleh bunuh diri lah, senang cerita. Kan? Kau rasa dia sekarang ni pun dia membelakangkan Datuk Zahid. Dia keluar dengan letterhead Bendahari Agong. Mana pernah Bendahari Agong parti buat keputusan bagi pihak parti nak menghadap tuanku, nak minta nak memerintah negara, Bendahari Agong je buat kerja. Presiden dia tak rujuk, timbalan presiden dia tak rujuk. Naik presiden ada Mahathir Khalid, ada Khalid Nordin, pun tak rujuk. Kan? Apa jenis manusia ni? Kau nak suruh dia jadi ni, silakan. Tengok kita walak macam mana. Kan? Pagi, petang, siang, malam kerja kita. Lagi senang. Kan? Lambat bangun. Sila-sila kita boleh jemput Anwar Zain jadi wawancara bersama dengan aku nanti. Kan? Kalau tak pun kita boleh ajak sekali orang yang sama-sama menemani Anwar Zain untuk latihan vokal di London. Yang sama-sama tahu siapa yang memasuki bilik-bilik di London untuk bersama. Tak ada masalah. Sekarang ni apa berlaku pada negara kita ni? Kerana segala bentuk maksiat dilindungi oleh kerajaan hari ni. Main bini orang, lulus. Ada pemimpin-pemimpin agama kita buat keputusan apa-apa, tak boleh main bini orang? Ada? Tak ada. Main punggung jantan, lulus, halal. Rogol amah, halal. Ganja, dadah, ais, halal. Itu sebab negara ditimpa musibah. Satu demi satu musibah. Kau angkat lagi pasangan macam ni, menjadi pemimpin negara. Kau tengok lingkup tak lingkup negara. Tak percaya, cuba. Cuba. Lagi teruk nanti. Dan bila bala Allah Ta'ala turunkan, dia tak turunkan pada puak-puak ni je. Dengan kita-kita semua kena. Itu sebab, bila kita bersuara, kalau korang tak berani bersuara, korang diam je, cukup. Korang lah. Bukan orang dalam ni semua berani. Kan? Yang kat luar tu. Kan? Kalau tak berani bersuara, diam-diam, dengar je. Betul ke dia ni cakap? Diam je. Menilai. Menilai. Supaya bila tiba masanya, korang akan tahu. Kita cakap ni betul ke tak betul. Okey. Silakan. Okey tu, dengan tindakan Hishamuddin yang kita anggap terburu-buru lah tu tidakkah ia memalukan? Ada yang tanya apa kaitan Anwar Zain. Aku bukan cakap dengan korang. Kan? Hanya orang tertentu je faham. Okey tu. Ya. Tindakan terburu-buru Hishamuddin tidakkah memalukan UMNO tu di mata dunia tu? Tidakkah memalukan UMNO tu? Siapa? Tindakan Hishamuddin yang terburu-buru macam ni. Yang tidak mengikut protokol, tidak mengikut saluran yang betul. Alah, dunia pun tak peduli lah apa dia buat. Dunia hanya akan terkejut. Bila orang yang tak bertanding jawatan timbalan presiden, sedangkan dia pemangku presiden, bila parti kalah, dia lari tinggalkan perjuangan, tak bertanding sebarang jawatan di peringkat pusat, pujuk orang-orang UMNO, lompat parti ke Bersatu, pujuk MP UMNO, lompat parti ke Bersatu,
Bila kita menang Cameron Highland, dia tarik handbrake, baru nak fikir pasal parti. Baru start bayar orang tiap-tiap bulan. Tiba-tiba, dia pula menawarkan diri menjadi Perdana Menteri. Tak cukup pula tu jumlah kursi. Kan? Dia ingat bila tak cukup jumlah kursi, tuanku boleh pejamkan mata. Tuanku akan diamkan diri ke bagi dia jadi Perdana Menteri? Tuanku bukan bodoh tau. Kalau dia tulis surat macam tu, kalau tuanku panggil menghadap, tuanku minta pembuktian. Kalau panggil semua orang, sekali lagi 222 ahli parlimen. Kau ingat Isyamuddin boleh dapat 111? No way. Apa berlaku bulan 2 tahun lepas, 2020, ketika Mahathir Muhyiddin mahu menjadi Perdana Menteri? Adakah Muhyiddin memperolehi sokongan? Tak ada. Mahathir dapat 70 lebih undi. Daripada 222 ahli parlimen ni, Mahathir dapat 70 lebih. Anwar Ibrahim dapat 60 lebih. UMNO bubar, semua minta bubar. PAS semua minta bubar. Bukankah lebih baik minta bubar? Nak buat apa angkat orang macam ni jadi Perdana Menteri? Nak buat apa angkat minoriti menjadi Perdana Menteri? Yang kita tahu tidak akan membuahkan kestabilan. No way. Isyamuddin, kau rasa boleh tahan stres? Busuk-busuk Muhyiddin ni, dia boleh tahan lagi tau. Orang maki, orang amuk, orang kata dia bodoh. Dia kata tak apalah, panggillah saya bodoh. Saya pun tak kisah. Janji ikut SOP. Tu yang orang ikut SOP semua panggil dia bodoh. Dia tak boleh tangkap. Sebab apa? Dia bagi kebenaran tu secara live di TV. Kau boleh panggil aku bodoh. Yang penting ikut SOP. Kita ikut SOP. Nah, nampak Mas? Nampak ni? Tak nampak? Kita ikut SOP. Isyamuddin, kalau kena asak macam Muhyiddin ni bro, kau ingat dia boleh tahan? Kau tengok Tun Hussein On kena asak dengan Mahathir, boleh tahan lama? Tak lama bro. Silat dia isap wave tengah live tu. Silat-silat dia tak boleh tahan. Dia isap wave dulu Kan? Sebelum angkat sumpah dia isap vape dulu. Tapi bukan sembarang vape. Tidak, bukan sembarang vape. Okey. Okey tu. Jadi sebenarnya bila mereka ni, kumpulan Isyamuddin ni, beria menentang pembukaan parlimen, menentang presiden agar notis 14 hari itu dipikirkan semula. Adakah ini memang niat diorang ni memang tak nak buka parlimen sekiranya diorang menjadi Perdana Menteri? Mestilah. Harapan dia begitu. Bila dia dapat menghadap tuanku, dapat menunjukkan seolah-olah dia ada majoriti. Kan? Dan tuanku lepas tu panggil. Dia mengharapkan supaya akhirnya dia boleh jadi Perdana Menteri walaupun tak cukup kerusi. Kan? Dia silap. Masa tuanku lantik Muhyiddin tu hari, bila orang serang tuanku, kenapa kau orang tak pertahankan? Tidak ada seorang menteri termasuk Isyamuddin tak pernah mempertahankan tuanku. Betul tak? Biarkan tuanku terkontang-kanting. Apa dia buat? Hari ni dia mengharapkan tuanku serah tengkuk tuanku untuk angkat dia menjadi Perdana Menteri. Gila. Tak ke gila ni? Betul. Kan? Betul. Apatah lagi bila tuanku tengok baca-baca Menteri Dalam Negeri masih Hamzah Zainuddin. Dia dah hantar nama, tuanku tak nak sign. Mintalah bagilah 2-3 nama, biar tuanku boleh pilih. Tak nak bagi. Maknanya apa? Engkau paksa tuanku. Engkau agung ke tuanku agung?
Boleh ke macam tu? Itu yang dah 2 bulan tak ada DIG. Oh. Dan timbalan ketua polis masih lagi belum dilantik Datuk Belum. Biarlah polis ni mentadbir sendiri, jangan campur urusan polis. Kan? Mesti ada sebab kenapa tuanku tak nak orang tu, tak nak orang ni. Tuanku ni dia punya dari segi intelijen dia, kan? MIO dia ada, special branch pun dia ada, kan? Semua hantar laporan kat dia. Belum lagi kira pihak-pihak yang undercover. Kena ingat, dia ketua turus kita tau. Commander number 1. Information datang depan mata dia. Pagi tadi pun dia tak jumpa dengan Muhyiddin. Dia dekat ni. Dia masih lagi buat video conferencing. Muhyiddin lapor sebelum mesyuarat kabinet. Ini Rabu kan? Ya, Rabu pagi. Okey. Okey Tok. Persidangan parlimen sekiranya diadakan, tak semestinya usul undi tak percaya itu berlaku, betul tak? Usul undi tak percaya kepada Muhyiddin. Macam mana usul dia tak percaya tu nak berlaku? Kalau Harun tu masih lagi jadi speaker. Maknanya kena ada kebenaran daripada speaker dulu. Maknanya kalau buka je parlimen, kan? Speaker tu kita buang dululah. Apa masalahnya? Oh. Itu yang dia orang takut, parlimen bersidang. Kan? Takut hilang kuasa. Itu saja. Kalau macam ni tu, bila kita punya COVID ni nak kurang pula macam ni? Kau tengok, Indonesia bukan hanya dah guna ivermectin. Indonesia dah menghasilkan 4 juta dos ivermectin sendiri. Oh. Kerajaan mereka buat. Belum lagi ubat-ubat lain. Kerajaan kita apa dia buat? Ada dia buat, suruh orang, dia bagi ni. Dia kata, kampung yang 80% ambil suntikan vaksin, dia bagi 100,000. Lembu ni, minta maaf lah, aku memang tak boleh nak tahan lah. Kan? My respect for him dah lama gone. 100,000 tu kau bagi kepada mana-mana penyelidik yang berjaya menghasilkan ubat COVID, yang berjaya menghasilkan sebarang bentuk solusi yang boleh membunuh virus COVID-19. Ubat cacing pun boleh bunuh virus COVID-19. Apatah lagi herba DSP Suleha ke? Habatus Sauda ke? Sumek ke? Betul tak? Patut kau bagilah grant kepada pelajar-pelajar universiti ke, lecturer-lecturer membuat kajian. We got to come up with our own innovation, our own medicine, how to cure this COVID patient, ataupun how to prevent from getting COVID. Ni apa benda ni juga? Bukan tu, katanya perlis 1 je kes kenapa masih lockdown. Zahid. Di Perlis kes COVID yang kita 1 je. Lepas tu masih lockdown. Kerajaan tak kesian dekat rakyat Perlis. Okey. Mana? Okey. Tok, ni ada soalan daripada yang netizen. apa yang tengok live ni Tok. Ya. Nama dia Mak Dia Gani. Mak dia. Mak Dia Gani. Ya. Datuk berani ke condemn Nazri, ada berani ke? Dia tanya Apa pasal tak berani? Kita kalau nak condemn benda betul, kita condemn.
benda tak betul, kita tak boleh condemn. Contoh dia, kan? Apa tindakan Nazri yang kita patut condemn? Yang patut kita condemn daripada seorang yang berprinsip, akhirnya dia mengangkat manusia durjana bernama Hishamuddin yang lebih rendah maruah dan martabat dia nak jadi Perdana Menteri. Yang itu kita condemn. Kalau dia calonkan diri dia jadi Perdana Menteri, aku lebih rela duduk di bawah Nazri Aziz sebagai Perdana Menteri daripada Hishamuddin bongok ni. Betul? Betul tak? Betul. Tapi ada dia cakap yang betul. Dia tak bersetuju kita angkat Anwar Ibrahim. We got to respect his principle. Dia tak setuju angkat Anwar Ibrahim. Yang tu kita sokong lah. Betul tak? Tetapi tak bermakna kau tak nak Anwar Ibrahim, kau kena pilih Hishamuddin. Yang tu aku tak setuju. Kan? Bukan masalah aku tak nak condemn. Buat apa kita nak bazir masa? Ada benda dia cakap betul, ada benda dia cakap tak betul. Yang tak betul, kita cakap tak betul. Yang betul, dia tak nak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Sebab dia boleh nampak what will happen to UMNO. Betul tak? So we got to respect apa yang pendirian dia. Okey. Dia pun cakap, kan? Dia bagi sokongan kepada Hishamuddin. Bukan untuk jadi Perdana Menteri. Itu dia yang cakap. Tapi daripada surat Hishamuddin ni, Hishamuddin mengatakan bahawa dia disokong oleh MP-MP daripada BN dan lain-lain ini untuk membentuk kerajaan. Antara Hishamuddin punya cakap dengan Nazri Aziz punya cakap, aku lebih percaya Nazri Aziz. Maknanya Hishamuddin ni dia dapat mandat daripada MP untuk menolak Anwar Ibrahim contohnya. Tapi dia tulis kat tuanku kata ni MP-MP ni setuju dia jadi Perdana Menteri. Tak celaka tu. Kan? Aku lagi percaya cakap Nazri. Tok, surat kepada yang di-Pertuan Agong ni boleh kita anggap sah tak dari segi perlembagaan parti apa? Tak ada. Dia surat sah ke tak sah ke, kan? Tak penting. Mana-mana ahli parlimen dalam kerajaan, kalau dia boleh mendapat 111 kerusi, hari ni sebab ada 210. Kalau ada 222, minimum mesti dapat 112 kerusi. Sebab hari ni ada 210 yang tinggal, 2 dah meninggal dunia. Maka seorang ahli parlimen, tak kira lah dia ni presiden ke tak presiden ke, dia boleh diangkat menjadi Perdana Menteri. Asalkan dia mendapat sokongan daripada minimum 111 ahli parlimen. Hishamuddin masih boleh jadi Perdana Menteri. Tak ada masalah. Tetapi kalau dia jadi Perdana Menteri, sungguh pun dia mendapat sokongan 111 kerusi. 111 kerusi adalah satu jumlah yang stabil ke? Tak stabil. Betul tak? Jadi, tuanku boleh menggunakan discretion dia ataupun dia punya budi bicara. Sama ada nak membenarkan kerajaan baru dibentuk atau dia boleh prorok parlimen. Gantung parlimen tu. Bagi parlimen bersidang satu hari, dia buat titah ucapan diraja. Ketika titah ucapan diraja tu, dia boleh umumkan terus. Better memprorok parlimen ini. Gantung. So, daripada tarikh persidangan terakhir parlimen tu 6 bulan. Boleh gantung. Tak ada masalah. Tuanku boleh lantik caretaker government. Dia boleh lantik Perdana Menteri interim. No problem. Kena lantik orang yang nak selesaikan masalah COVID. Kalau masalah COVID ni tak selesai, kalau masalah COVID ni diberikan kepada bahalul-bahalul yang hanya tahu buat PKP.
Keputusan tak ada. Angka makin naik. Macam mana? Ubat COVID yang ada, dia rampas. Macam mana angka nak turun? Mestilah angka makin mencanak. Faham tak? Tok, ada berbelas orang ni, Tok. Tapi soalan sama, Tok. Apa soalannya? Dia kata, adakah bosku menyokong Hishamuddin menjadi Perdana Menteri? Yang aku tahu, Ha? yang aku tahu, kan? Yang aku tahu, bosku cukup kecewa kerana Hishamuddin belot dan bekerjasama dengan Atok untuk membawa orang UMNO lari pergi ke Satu. PPBM. Dia betul-betul tak boleh nak maaf bab ni. Itu yang aku tahu. Kalau nak tanya lebih daripada tu, kau tanya dengan bosku. Bosku sendiri lah. Okey. Bosku pun dia panggil Pukimak, kan? Kau ingat, aku nak percaya dia minta restu bosku nak lantik bosku jadi penasihat. Ini manusia tak ada hormat pada bosku. Cousin, padahal cousin. Sepupu bosku. Bila bosku kena aniaya dengan Atok, dia kerjasama dengan Atok. Takkan haram jadah ni? Bila bosku ke hulu ke hilir nak bangunkan UMNO semula, dia curi orang UMNO. Dia lemahkan UMNO daripada dalam. Orang macam ni kau nak angkat jadi Perdana Menteri. Lepas ni lebih mudah dia jadi Presiden UMNO. No way, man. I will make sure this will never happen. Kalaupun dia berjaya jadi Perdana Menteri, dia tak akan menang kerusi Presiden UMNO ni. Kita akan titik dia habis-habisan. Tak kira lah siapa panglima dia beli, kan? Let's fight. Okay. Dah. Habis. Baru berapa minit? 57 minit. Ada 3 minit lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.